Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat petang. Maaf, ada orang kata sedikit masalah teknikal. Masalah teknikal sebentar tadi. Okey, kita tunggu Fayat. Kan? Kita tunggu Fayat, iaitu player bola sepak Kedah. Kan? Jadi kita tunggu beliau. Okey tak? Hari ni masalah sikit ni hari ni. Saya pun tak pasti kenapa. Uh, Okey, saya cuba kan. Saya cuba hari ni. Kita tengok boleh tak? InsyaAllah kita cuba sampai boleh untuk adik-adik di luar sana. Okey, kita cuba add okey. Okey, Assalamualaikum. Alright. Hari okey, baik. Waalaikumsalam. Jadi selamat petang kepada semua adik-adik yang menonton, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini bersama kita seorang player bola sepak negeri Kedah Darul Aman, iaitu saudara Muhammad Fayat bin Zulkifli. Ya, saya. Ya, apa khabar Fayat? Sangat baik. Alhamdulillah. Baik. Okey, baik. Jadi setelah macam-macam dugaan dan cabaran, kami cuba live pada petang ni, dan akhirnya berjaya juga. Boleh tak Fayat kenalkan diri Fayat? Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Fayat bin Zulkifli Amin. Saya berumur 23 tahun dan saya berasal dari Baling, Kedah. Oh, ada orang Baling. Ada orang Baling kat sini ni yang tengah tengok live kita pada petang ni. Alright. Pendidikan awal Fayat. Sampailah habis pendidikan. Pendidikan dari macam sekolah rendah tu. Ya. Okey, saya berasal dari Kampung Sadik, Baling. Saya sekolah dekat Sekolah Kebangsaan Kampung Sadik. Sekolah rendah. Oh, kemudian Kemudian dah naik masa menengah tu, sekolah menengah Syekh Abu Bakar, Syekh Ben. Oh, Syekh Abu Bakar. Okey. Kemudian sampai form 5 ada sambung lagi tak? Duduk relax tak dulu, lepas SPM tu duduk macam duduk kerja-kerja main kat kampung tu. Lepas tu dalam umur 18 tu saya masuk IKBN Citra. Oh, IKBN Citra. Okey, kemudian lepas tu dekat situ lah bermulanya saya main bola, wakil apa? Masa tu ada LBA, ada ni
ada satu tournament Menteri Besar Kedah tu. Saya wakil Kubang Pasu. Oh, wakil Kubang Pasu. Masa tu final dengan apa nama? SP tu apa? Daerah Sungai Tani lah. Final lepas tu coach Victor ataupun coach Presiden Kedah masa tu dia call saya, dia suruh saya main join training dekat Istana Anak Bukit bawah 21 Kedah. Okey. Dari situ lah saya main Kedah. Oh, jadi makna kata start daripada bermain bola ni memang daripada kecil. Memang dari kecil, dari darjah 10 macam tu. Tu dah. Minat bola. Okey Ustaz, yang lain-lain yang sedang menonton ni clear kah? Boleh tak komen di bawah? Kan? Okey. Jadi Fayat bermain di bawah 21 Kedah. Kemudian sampai sekarang lah dekat dengan orang kata first 11 ataupun pasukan Kedah, utama Kedah. Jadi apakah dugaan dan cabaran untuk dapat diserap dalam player Kedah tu? Serap macam mana tu yang nak main first ke? Macam mula-mula naik ke team first tu? Macam mana nak dapat first 11 tu? Macam mana nak dapat ni? Kalau bagi saya tu nak dapatkan main dalam first E tu kena banyak. Lepas tu buat lebih sebab susah kalau nak main first E tu. Kalau kita work hard, lepas tu jangan putus asa, buat extra kan. InsyaAllah boleh lah main untuk first E tu. Jadi sekarang Fayat umur berapa ni? Sekarang umur 23. Umur 23. Masih bujang ataupun dah berkahwin? Status dah berkahwin. Dah berkahwin. Baik. Dah digunakan cahaya mata? Belum. Tak ada rezeki ke? Belum lagi. Oh, baru lagi tu. Ya. Okey, jadi pengalaman Fayat, orang lah ni di Kedah orang dah panggil Fayat ni boleh katakan Messi Kedah, kan? Dengan saiz badan yang kecil, tapi untuk beat pihak lawan, tambah-tambah defend pihak lawan yang orang kata import, memang saiz badan yang begitu besar. Jadi macam mana Fayat mengatasi pihak lawan tu? Kalau tengok dari segi badan tu, kalau daripada segi fizikal tu memang saya kalah lah. Kalau dari body, lepas tu tackle apa semua tu mungkin saya kalah. Tapi saya kena lebih cepat daripada import yang player defend tu. So kalau macam one by one tengah lari tu, saya kena cepat sikit pada dia. Kalau macam saya sebelum dia boleh langgar saya. Macam tu, saya kena elak daripada dia, kena cepat. Kena laju pada dia tu. Makna kata kita punya technical kita, itu yang penting lah. Ataupun skill kita. Untuk elak daripada body contact dia, lepas tu tackle dia. Macam tu lah, selalu saya elak daripada mereka. Pengalaman Fayat, orang kata pengalaman Fayat lah. Pengalaman yang Fayat tak boleh lupa. Bergelar
player seorang kata apa, pengalaman Fayat tak boleh lupa sepanjang kerjaya Fayat sekarang ni. Kenangan manis. Kita tanya kenangan manis dulu. Pada 2019 tu, yang Fazrul buat gol last night tu. Ya. Itu yang first bagi saya main dalam penyokong yang ramai. Lepas tu dengan game yang besar. Lepas tu final pula tu. Lepas tu saya bagi yang terbaik dalam game tu. Dan kami menang, tim Kedah menang. Dan yang tu paling kenangan manis lah. Sepanjang saya main bola 3 tahun di Kedah. Oh. Tak dapat Okey, dilupakan. jadi tu tak dapat dilupakan. Kenangan pahit pula. Tadi tanya manis. Sekarang kita tanya kenangan pahit tu. Kenangan pahit ni kalau dalam bola sepak ni yang selalu kalah final baru ni dengan Sumasih tu. Lepas tu yang paling bukan yang paling ni lah, yang selalu pahit lah dalam bola sepak ni injet tu lah. Yang Injet paling lah. Injet. Yang pasal Fayat kalah. pernah. Tapi Fayat pernah mengalami injet yang teruk. Buat masalah, insya-Allah tak ada yang teruk lagi, yang sampai kena operate apa tu tak ada lagi lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi baik, okey, macam sekarang ni semua orang tahu pandemik COVID-19 ni. Jadi bagaimanakah persiapan Fayat dari segi fizikal, mental, training dan sebagainya di musim COVID-19 ni? Bagi semua pemain bola yang kena hadap training dalam masa yang sama ada COVID ni, kena ada buat extra sikit lah dekat tempat training tu ataupun dekat rumah ataupun camp base tu, kena macam training lebih sikit kan. Selalu training pagi petang. Kalau macam tak ada training pagi tu, kena buat pagi. Kena buat macam kena buat lebih lah sebelum kena buat lebih dalam masa COVID ni. Jadi okay. Memang kalau COVID ni cuma macam penjarakan tu je lah. Yang ni semua okey. Training sama je bagi ni. Sama je lah. Buat extra lebih sikit lah. Kalau macam selalu duk buat training tu sejam. Tapi lepas sejam semua buat lagi extra body. Lepas tu jaga kesihatan apa semua, insya-Allah boleh lah. Dia dari segi sebagai seorang player bola ataupun ahli sukan, dari segi pemakanan memang penting, Fayat. Memang paling penting yang tu lah. Siapa yang main bola dia kena tahu lah macam mana nak makan ni. Selalu kalau bagi Fayat daging, saya tak berapa nak makan sangat. Oh, okey. Jadi dia pemakanan tu penting. Contoh training dalam pukul 4 tu, pukul 1 saya tak makan daging. Hari tu saya tak makan daging lah. Alright. Dia ada dia ada efek juga lah. Macam tak tahu bagi orang lain. Tak tahu lah, bagi saya daging tu dia lambat nak proses tu. Lepas tu bila training lepas selalu nak minum air kena banyak. Kalau dari baling tu minum air kena banyak. Minum air kena banyak dah. Okey. Jadi dia selalu kita nak sebelum game, berapa lama kita perlu makan sebelum game? Sebelum game, kalau macam saya makan tengah hari, contoh game pukul 8, 9 tu, tengah hari dalam pukul 12.30 tu saya makan. Lepas tu, bila pergi dekat stadium tu dia ada jamuan makan ringan. Makanan ringan seperti bihun, roti. Makan macam tu je lah. Baru lepas game tu baru yang makan puluh-puluh tu. Tapi kebanyakan kalau nak dekat game tu minum air kena banyak lah. Okey. Makan tak apa-apa. Betul lah. Jadi ada pertanyaan. Okey, siapakah player bola dalam Malaysia yang Fayat minat? Ataupun idola Fayat? Pemain Malaysia lah, pemain tempatan. Tak kisah yang lama ataupun yang baru. Badrul Bhatia. Badrul Bhatia. Kira dulu kita minat
tengok dia. Tapi sekarang kita main sekali dengan dia tak? Dulu masa sekolah rendah tu, masa darjah tu memang minat memang tak percayalah siapa lah ni boleh main dengan dia satu tim. Dulu memang minat. Tani pun minat lagi. Dulu minat Lah ni sikit pun lagi minat lagi. sebab satu tim kan lagi minat. Okey, ramai. Bila saya tanya, ramai player yang membuatkan Badrul sebagai idola kan. Memang kita pun tahu dia kapten dan sebagainya, memang tak dinafikan. Dengan orang kata walaupun dia dah meningkat 30-an tapi masih fit kan. Betul. Jadi bagi player luar negara pula, siapakah idola Fayat? Kalau tak ada orang Messi lah. Messi dah. Walaupun Sebab tu okey lagi tak mau. Pamit aja aku Messi lah. sebab tu cara permainan tu pun dah macam Messi. Kan? Saya tengok dia dekat YouTube. Kalau hari game tu. Sebab tu salah seorang pemain yang fizikal tak besar mana tapi dia boleh beat walaupun fizikal yang lebih besar pada dia. Dari segi teknikal dan kelajuan. Okey. Jadi kalau diberilah pilihan untuk Fayat bermain di luar negara, pasukan manakah yang Fayat impikan? Kalau impi dia tak kira tim mana pun. Jadi luar negara kan? Bola ni dia kena start macam kena pergi, kalau mi Portugal tu dia kena mi Division 3 dulu. Tapi tak payah kira nak main yang mana je. Barcelona. Boleh berganding dengan Messi kan? Boleh. Kalau dan lah, insyaAllah lah. Tak apa, sekarang Fayat pun boleh kata muda lagi, baru 23. Ya, tapi dia tu dah tua tu, ikut tak dan kan. Okey, jadi kita tengok ramai adik-adik yang di luar sana duk tengah menonton Fayat kan. Jadi ada peminat-peminat Fayat dekat sini. So, kalau ingin menjadi seorang ahli sukan, tak kisahlah apa pun ahli sukan ataupun apa pun bidang sukan, apa yang perlu kita ada pada diri kita? Yang paling kita kena ada tu minat nak main sesuatu tu, lepas tu bekerja keras, lepas tu mimpi dan buat sebagai satu impian dengan putus asa. InsyaAllah boleh. Kena buat lebih pada orang ya. Yang tu ya. Selalunya tu lah. Selalu orang buat 100, kita buat 120, orang buat 150, kita buat 160, kena lebih. Jadi usaha tu penting. Usaha tu penting lah. Kalau minat benda tu, ligan benda tu. Kalau baling tu, hamat benda tu. Beri dapat. Ya. Boleh. Mana kata kalau kita minat sesuatu benda tu, kita ligan dia, usaha dia untuk dapat lepas tu mimpi yang betul-betul yang kita nak benda tu, insyaAllah boleh lah. Jadi macam Fayat kata, usaha. Kalau kita nak sesuatu tu, kita perlu usaha. Kena berusaha. Yang tu lah penting. Lepas tu usaha sampai dapat. Lepas tu jangan lupa semayang, doa minta kat Allah bagi kita semangat, bagi kita tak putus asa. Minta support daripada mak abah. Tak boleh juga kalau macam kita minat, mak abah tak apa nak minat, family tak apa nak sokong kita. Tak boleh juga. Dia kena satu macam restu ibu bapa. Macam setiap game, dia call mak abah. Oh, ya. Macam mak abah masih ada di baling. Di baling lagi. Kalau setiap game tu telefon mak, adik nak main adik game malam ni, lepas tu mak doa tak buat betul-betul. Main sungguh-sungguh. Lepas tu bagi menang macam tu lah. Minta restu apa paling penting, lepas tu semayang tinggal. InsyaAllah boleh. Fayat anak yang keberapa? Anak yang ke-7, bongsu. Oh,
yang ketujuh, bongsu. Yang last sekali lah. Yelah kali. Okey, kira selama ni Fayat tak pernah termimpi yang Fayat akan bermain di dalam pasukan Negeri Kedah lah. Tak pernah mimpi lah sebab okay, kalau dari segi saya ni main bola ni macam contoh saya main sekolah rendah, main wakil sekolah biasa ya, lepas tu sekolah menengah pun main wakil sekolah menengah saja, lepas tu tak ada macam import, tak ada orang ambil saya untuk wakil Kedah ke, tak ada pernah main negeri langsung. Dikatakan rezeki tu memang betul-betul rezeki saya sebab saya habis sekolah menengah ya, saya main Malinja, main Majlis Daerah Baling. Macam tu saya tak pernah. Kalau macam orang lain, player lain dia main daripada skuad Belia. Kalau contoh Kedah dia main Sekolah Tuku Anum, Belia, lepas tu Presiden. Kalau saya tak ada benda tu, saya tak main. Belia apa, saya tak pergi macam tu. Saya terus naik. Macam tu. Saya tak ada macam dari start bawah tu tak. Saya main sekolah menengah biasa, lepas tu habis sekolah menengah tu berhenti mengaji tu. Lepas SPM berhenti tak main wakil sekolah mana, main kampung-kampung. Lepas tu kalau mak hantar pergi AKBN Jitera tu. Lepas tu main antara wakil AKBN tu, lepas tu ada cik tu yang cik betul-betul bagus kalau dalam AKBN tu, dia bagus dengan saya, Cik Syafiq tu. Dia ada kontak dengan Majlis Daerah Kubah Pasu tu. Dia katalah, ya nak main tak? Wakil Kubah Pasu ni main Liga Menteri Besar Kedah ni. Lepas tu ya atau okey lah, boleh lah. Lepas tu saya pergi select tu, saya dapat main wakil Kubah Pasu tu. Lepas tu main final dengan apa? SP tu. Selalu SP daerah apa? SP Kolam Muda kan? Kolam Muda. Kolam Muda. Ya, final Kolam dengan Muda. tu. Lepas tu ada rezeki lagi. Saya masa dalam duduk belajar lagi dekat KBN tu. Duduk belajar lagi, lepas tu coach Victor tu dia call, dia WhatsApp kata esok pagi main training, join Presiden Kedah. Lepas tu saya katalah saya masih study lagi dekat KBN ni. Study kemahiran tu. Lepas tu saya macam sekian nak buat keputusan ni. Lepas tu tanya cik tu, cik boleh kalau saya macam pagi saya masuk kelas. Lepas tu petang saya pergi training macam tu. Lepas tu dia buat surat untuk ketua dekat KBN tu, lepas tu lulus. Lepas tu pagi saya belajar, petang tu saya pergi training. Saya kena macam dua kerja dalam satu masa sama tu lah. Tapi saya memang minat bola pun masa tu. Makna kata Fayat bukannya berasal daripada sekolah sukan macam player lain ke Bukit Jalil dan sebagainya, memang sekolah sukan. Kita sekolah biasa. Kan? Macam minat tu jangan putus asa lah. Boleh, rezeki ni dia main macam-macam cara. Kadang-kadang dia main dulu kat kita, kadang-kadang dia main lambat sikit kita, nasib lah. Tapi dia ada rezeki tu kalau kita usaha lah. Baik. Jadi usaha tu penting. Usaha tu penting lah. Kalau kita minat tu lah. Cerita kat adik-adik semua, orang luar sana, kalau minat tu tolong lah. Ligan benda tu, usaha nak benda tu. Boleh. Dia rezeki dia lambat sikit kadang-kadang, dia bagi rezeki kita, benda yang kita tak mau pun. Dia bagi benda yang kita nak, dia tak bagi, tapi itu rezeki lah. Macam tak pun, dulu sekolah menengah main pulung bola juga, tapi dah lepas SPM tu macam tak ada sambung belajar mana. Dah putus asa lah dengan bola ni, macam aku ni duduk kampung je lah, kerja-kerja biasa je, kelang lah, majlis lah. Tak ada impian macam nak main Kedah ni pun, tapi masa main sekolah menengah tu, ada lah impian nak main sekolah sukan tu, lepas tu nak main Kedah. Lepas habis SPM tu tak ada. Orang tak ada macam apa, duduk kampung je, tak ada main bola apa semua. Lepas tu main KBN tu, dia dah start bola balik, lepas tu pulun situ balik, pulun dekat Piala Menteri Besar Kedah tu lah, pulun. Lepas tu pulun tu lah rezeki
Coach Victor call WhatsApp. Rezeki. Okey. Fayat, macam sekarang ni kita tahu gejala sosial di kalangan remaja amatlah orang kata banyak kan, amat tinggi. Jadi apakah pesanan Fayat kepada adik-adik remaja di luar sana yang terlibat dalam segala gejala sosial lah, dadah, seks bebas dan sebagainya. Jadi apakah pesanan Fayat untuk adik-adik di luar sana? Pesanan saya adik-adik yang ataupun remaja yang duduk kat luar sana yang boleh dikata apa, yang janganlah merapu dekat luar tu, tak ada faedah pun. Kan? Lagi satu, kita hidup ni kena manfaat lah betul-betul hidup ni. Janganlah disebabkan benda-benda yang dadah tu kita rosak diri kita. Kadang-kadang yang orang yang macam ada impian ni, janganlah kawan dengan orang yang dah rosak tu. Macam kita ni dah ada impian kita nak jadi polis, nak jadi askar, nak jadi navy apa semua tu, kita tolong jauh lah daripada orang yang isap dadah, lepas tu yang duk merapu merempit apa ni. Jaga diri, lepas tu kerja cita-cita tu. Sayang muda-muda rosak. Tak syok macam tu. Boleh macam nak elak tu, nak elak Kira sebab benda-benda tu, tapi jangan. Boleh nak kawan tu tapi tengok pada kawan. Tapi kalau kawan tu dah macam teruk dah, duk ajak kita ni, syak ni, tak payahlah. Buang masa ya, buang duit, nak pula mak abah kita susah. Bagi ya memang ya susah dulu, tapi ya susah tapi ya tak mau conteng arang kat muka mak abah tau. ya. Ya mengaku ya susah tapi ya tak ada sampai ke nak isap dadah ni, tak ada macam nak merempit, nak dah tahu dah mak susah tu, tak maulah bagi mak susah lagi. Kalau kita merempit ni shida, lepas tu patah, lepas tu dah susah nak kena operate, nak kena ni lagi. So Menyusahkan dia orang. Susah kalau isap dadah ni nak kena, kalau anak kalau kita pula nak masuk penjara, lepas tu mak pula cari duit. Mak kita susah dah, lepas tu takkan kita susah mak lagi. Fikirkan tu lah, ya selalu fikirkan tu. Dulu ya aku susah, macam mana aku nak belah mak aku ni walaupun aku tak mengaji pandai. Tapi buat bagi mak seronok. Kan? InsyaAllah minta doa mak, doa adik baik-baik. Selalu doa, minta mak doa adik baik-baik mak. InsyaAllah rezeki mak boleh juga. Kalau adik senang, mak pun tupas senang macam tu lah. Selalu lah. Selalu kontak mak. Dia macam tu lah sebab kita muda, kita remaja ni hanya sekali. Betul. Kan? Kita muda, kita remaja hanya sekali. Jadi manfaatkan usia muda kita tu sebaik-baiknya lah. Betul. Kan? Janganlah sampai dah umur 40 aku nak berhenti dadah. Sampai bila ni jangan macam tu. Time muda-muda macam ni, jangan duk ambil dadah, jangan duk merempit, jangan duk mengapu dekat rumah kat kampung tu. Janganlah. Contoh, memang setiap kampung, setiap kawasan kita memang ada dalam, tak ramai, dalam kalau 100 orang tu dalam 8 orang yang isap dadah, macam 8 orang yang mencuri. Lepas tu janganlah ikut yang 8 orang tu, ikut yang 92 tu. Kan? Setiap kawasan, setiap daerah, semua yang ada yang macam dadah, merempit. Tapi janganlah. Boleh nak kawan, takkan nak tegur-tegur masa kolam menengah tu, boleh lah lepas-lepas kolam menengah tu. Jom aku tak mau ikut lah. Habis lah. Leyak lah banyak tu. Habis kolam menengah tu jumpa. Lama tak tengoknya tu lah. Tapi tak ada yang sampai lepak malam-malam. Lepas tu try benda ni, try benda tak ada. Ya lepak-lepak. Kawan hanya sekadar berkawan. Kawannya. Sekadar kawan je lah. Tak ada yang sampai nak ikut. Sampai nak ajak member ajak mencuri. Lepas tu ikut. Tak ada macam tu. Lepak je. Kalau jumpa dekat contoh kalau leyak balik. Jumpa tegur-tegur macam tu je lah. Ni dah lama lah tak balik-balik ni. Dah lama tak balik-balik ni sejak COVID. Wah, line slow. Baru ni balik dah.
Dulu dah. Tapi selalu lah kontak mak. WhatsApp, video call mak semua tanya makan nak pergi. Selalu lah. Ya. Hari-hari lah kalau boleh katakan hari-hari lah. Okey, jadi kita pun hari ni ada training ah. Ada? Petang ni ada training. Ya. Lain telur dah kau? Lain slow. Melekat-lekat ya. Okey, tak gini. apa. Jadi boleh dah. Okey. Boleh. Okey, jadi masa pun dah mencemburui kita kan. Jadi masa pun dah mencemburui kita kan. Kita janji 30 minit, sekarang pun dah lama bercakap dengan Fayat. Jadi terputus pula dah. Tak ada nak minta untuk kata-kata terakhir. Okey, tak apa. Jadi terima kasih kepada semua adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh klik link untuk isi e-sijil kan, ataupun Google Form. Itu sedikit sebanyak nasihat player bola kita iaitu Muhammad Fayat Zulkifli kan. Apa-apa pun insya-Allah kita akan ada lagi live bersama player-player Kedah lepas ni, ataupun ahli sukan yang lain yang saya cuba akan dapatkan untuk tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian. Jadi sampai di sini saja live kita. Semoga kita berjumpa di lain hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.